Prihatin dengan keperluan penduduk di kawasan PKPD, Kerajaan Negeri Sabah mengedarkan bakul makanan bagi meringankan beban mereka. Perkembangan lanjut kita bersama dengan Inisia Dalus. Ya, benar Edwin. Kesemua 116 lokaliti aktif Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di negeri ini telah menerima bantuan bakul makanan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata, bakul makanan tambahan juga diagih di kawasan yang dilanjutkan tempoh PKPD. Kerajaan negeri juga tetap menyalur bakul makanan di lokaliti berulang PKPD. Bagaimanapun, sekiranya ada penduduk yang tercicir daripada menerima bantuan tersebut, boleh menghubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah yang akan mengemaskini data penerima. Ada sedikit kelewatan yang berlaku di beberapa tempat yang dikenakan PKPD dan kita telah mengenal pasti punca-punca kelewatan agihan bakul makanan tersebut. Antaranya adalah disebabkan oleh apabila banyak kawasan dikenakan PKPD dan juga bantuan bakul makanan daripada ahli-ahli parlimen sedang dijalankan. Syahelmi menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Jelasnya kaedah agihan bakul makanan di negeri ini masih menggunakan kriteria sedia ada iaitu golongan B40, E-Kasih, individu kuarantin di rumah dan penduduk di kawasan PKPD. Sementara itu, masyarakat digesa lebih bertanggungjawab mengamalkan kawalan kendiri, terutama mereka yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Ini termasuk di kawasan yang tidak dipasang kawat berduri. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Chahim berkata, masyarakat perlu menerap disiplin tinggi bagi mengelak berlaku penularan jangkitan di komuniti masing-masing. Kita mengharap sangat-sangat kepada warga tidak lagi memerlu dawai duri untuk mengawal pergerakan, tetapi menggunakan akal fikiran, keinsafan, kesedaran untuk membagar diri sendiri. Dalam keadaan-keadaan mencabar ini, kita memerlukan sangat-sangat warga mengamalkan SOP, juga mengamalkan kawalan diri sendiri. Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli ditemui media selepas membuat tinjauan program outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF di Dewan Kampung Bunga Tegilan Tamparuli. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Hamizi Halim berkata, pihaknya berkolaborasi dengan Rela dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM untuk menyelaras kehadiran penerima vaksin bagi mematuhi SOP. Oleh itu, seperti yang kita lihat ini hari, tidak ada longgokan orang ramai di mana mereka datang, berdaftar dan terus mendapatkan suntikan dan pergi membuat pemerhatian dan terus balik. Jadi, isu pelanggaran SOP di pusat-pusat pemberian vaksin ini tidak berlaku setakat ini. Tambah DSP Hamizi, pihaknya akan menambah anggota trafik sekiranya pusat pemberian vaksin berhampiran dengan jalan utama bagi menjaga aliran trafik dan keselamatan penduduk. Dianggarkan 2,000 penduduk menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui program outreach selama 2 hari berkenaan. Waris yang menghadapi kesukaran menanggung kos pengurusan jenazah termasuk jenazah pesakit COVID-19. Persatuan Amal dan Jariah Sabah atau dikenali sebagai Tim Amal menjalankan perkhidmatan van jenazah percuma di daerah Kota Kinabalu. Belum sampai setahun beroperasi, perkhidmatan berkenaan menguruskan 125 jenazah termasuk 18 pesakit COVID-19. Ikuti kisah kumpulan sukarelawan ini bersama wartawan Sarifah Mona Rasari. Pengasasnya Masrul Guding berkata, kumpulan ini mula beroperasi pada 20 Oktober 2020 dan mendapat tauliah Kementerian Kesihatan sebagai kumpulan keempat mengendalikan atau membawa jenazah COVID-19. Mengakui ianya bukan tugas mudah, namun demi membantu waris yang tidak berkemampuan, maka ianya harus dilakukan. Ini kita lihat daripada segi agama kita perlu bantu
saudara-saudara kita yang kehilangan insan tersayang kan. Jadi kami hanya mampu menyediakan van jenazah ni untuk meringankan beban waris. Jadi kami sedialah menghantar jenazah ke mana sahaja. Untuk jenazah COVID-19 memang sangat mencabar sehingga hari ini kami sudah hampir menghantar jenazah COVID 18 jenazah termasuk bukan Islam. Meskipun pergerakan pengurusan jasad COVID-19 dipantau sepenuhnya, Kementerian Kesihatan, tim amal memastikan sukarelawannya tahu mengenai tata cara pelindungan diri termasuk pemakaian PPE. Risiko dijangkiti COVID-19, pengurusan massa dan menyaksikan sendiri emosi waris pesakit COVID-19 antara cabaran yang dilalui. Tugas saya ni daripada ini persatuan driver lah. Apabila kena panggil malam, dah kira masa, cari-cari kru-kru, kasih bangun macam subuh begitu. Mau tak mau ada orang tidak orang mesti jalan juga. Tapi sebelum jalan tu biasalah cek maintenance bin dulu. Pertama kali pakai PPE memang tak selesa lah dari segi pernafasan bila kita usung jenazah yang cara biasa dengan COVID ni kan. Pergerakan sedikit pun pernafasan tu macam perlukan udara yang lebih. Di mana kita kena mengangkat jenazah dan mengubumikannya. Pengalaman saya dalam menguruskan COVID ni kan amat menyedihkan bila hanya kami saja yang boleh masuk ke kawasan pengubumian. Kaum keluarga langsung tak boleh. Dari jauh pun tak dapat. Amat menyedihkan lah. Jalan malam lah, lapar, gelap, tidur di van, dikubur kami tidur di dalam van. Pengalaman saya depan mata melihat orang kematian COVID-19. Memang betul tu kematian COVID-19. Pengorbanan wira tidak didendang ini membuktikan mereka juga sebahagian barisan hadapan perlu dikenang dalam mendepani COVID-19. Saudara, berpegang kepada mutu, hidup adalah akidah dan perjuangan. Kumpulan sukarelawan ini tidak pernah merasa letih dalam menabur bakti tak kira bangsa dan agama demi memastikan pengurusan jenazah COVID-19 adalah yang terbaik. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Sebanyak 15 premis diarah tutup dalam operasi bersepadu pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dijalankan di seluruh negeri pada 2 Ogos yang melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, sebanyak 43 kompaun turut dikeluarkan ketika pemeriksaan lebih 243 premis di 4 daerah. Papar merekodkan 27 kompaun, Kota Kinabalu 9, Penampang 4 dan Sandakan 3 kompaun. Antara kesalahan dikesan lebih masa beroperasi, gagal membuktikan tujuan perjalanan, lebih muatan dalam kenderaan dan tidak memakai pelitup muka. Setakat ini jumlah kumulatif kompaun melalui operasi bersepadu ini mencecah 9,570. Operasi dijayakan 90 anggota penguatkuasa antaranya polis, rela dan pihak berkuasa tempatan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Tepati janji temu vaksinasi anda, jayakan sasaran imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Kembali kepada Redwin. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Anne untuk perkembangan dari RTM Kota Kinabalu itu tadi.